Didik TV KPM. Sebelum ini kita lihat jadual iaitu dari segi pola. Ya. Seterusnya kita lihat hubung kait. Sama ada hubung kait melibatkan satu jadual ataupun dua jadual. So Okey. kita lihat soalan dulu. Berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah, huraikan mengapa wujud keadaan yang menunjukkan hubung kait antara jumlah keluasan tanaman dan jumlah pengeluaran hasil tanaman dari bulan Januari hingga bulan Mei 2017. So kita lihat jadual ini. Ini dia, ya. Kalau kita lihat di sini jadual, ada dua perkara yang perlu pelajar fahami, iaitu keluasan tanaman Ya. dalam unit 1,000 hektar Okey. dan juga jumlah pengeluaran hasil tanaman 1,000 tan metrik. So pelajar perlu melihat hubung kait di antara jumlah keluasan tanaman dan jumlah pengeluaran hasil tanaman. Okey. So kita lihat hubung kait dia, ya. Pertama kita lihat dari segi jumlah keluasan hasil tanaman. So kalau Sean lihat daripada bulan Januari hingga bulan Mei menunjukkan apa? Dia adalah dalam keadaan meningkat, Ibu. Yes, betul. Menunjukkan berlaku peningkatan. Ya. Okey. Jumlah pengeluaran hasil tanaman. Apa berlaku pada jumlah pengeluaran Juga hasil tanaman? meningkat, Cikgu. Juga meningkat. So ini yang perlu kita tunjukkan. Bagaimana jumlah keluasan hasil tanaman meningkat dan jumlah pengeluaran hasil tanaman juga meningkat. So berdasarkan analisis data, pelajar akan dapati jumlah keluasan tanaman menunjukkan peningkatan. Okey. Yang kedua, jumlah pengeluaran hasil tanaman utama juga menunjukkan peningkatan. Ya. So pelajar perlu rangkumkan di antara analisis data yang pertama dengan analisis data yang kedua supaya ada hubung kait. Okey. Di situ yang kita lihat hubung kait. Ya. Okey. So berdasarkan dua dapatan ini, kita dapat simpulkan bahawa jumlah keluasan tanaman utama menunjukkan peningkatan dan jumlah pengeluaran hasil tanaman utama juga menunjukkan peningkatan. Ini bermakna di sini kita telah menunjukkan hubung kait. Dari segi idea di sini, pelajar telah pun mendapat 1 markah. Idea dia betul, dia tunjukkan. Okey. Seterusnya, ya, pelajar perlu nyatakan dengan jelas, ya, bagaimana hubung peningkatan itu. So kita nyatakan pada bulan Januari tahun 2017 jumlah keluasan hasil tanaman utama. So ini kita menunjukkan pada huraian. Okey. Terutama menunjukkan meningkat kepada 6121,000 hektar pada bulan Mei 2017, iaitu peningkatan sebanyak 780,000 hektar atau kira-kira 14.60%. Dan jumlah pengeluaran, ini yang hubung kait dia. Jumlah pengeluaran hasil tanaman juga menunjukkan peningkatan. Cikgu, saya ada satu soalan, Cikgu. Okey. Sebab di sini kita buat perbandingan dari segi bulan dia, Cikgu, daripada bulan Januari ke bulan Mei. Okey. Untuk setiap soalan pun kita kena buat macam tu, maknanya daripada permulaan masa yang diberikan, maknanya Okey. untuk jadual ni adalah bulan Januari sehingga bulan Mei, ataupun kita boleh buat juga daripada setiap bulan, maknanya daripada bulan Januari kita bandingkan dengan bulan, contohnya bulan Mac. Pun boleh ke ataupun mesti daripada yang permulaan dan penghujung? Dari segi masa dia rugi, Sean. Sebab dia perlu kira daripada satu. Okey. Sedangkan dia boleh kira sebab semua itu dia akan menunjukkan peningkatan. Ya. So Januari, pada bulan Januari, Februari menunjukkan peningkatan. Dia boleh kira pada bulan yang pertama hingga yang terakhir lah, hingga kepada bulan Mei. Lebih mudah, Sean. Lebih mudah lah. Jadi tidak perlu buang masa di situ. Okey, tapi kita mestilah daripada bulan pertama hingga yang terakhir. Tak boleh bulan pertama, bulan keempat contohnya, tak bolehlah. Tak Kita boleh kena lah. secara keseluruhan. Yes, keseluruhan. Okey, thank you, baik. Sean. So, kita lihat yang tadi kita lihat dari segi keluasan tanaman. Terus kita rujuk kepada jumlah pengeluaran hasil tanaman. So sama juga pada bulan Januari 2017, jumlah pengeluaran hasil tanaman ialah 10,660,000 tan metrik, meningkat kepada 15,101,000 tan metrik pada bulan Mei 2017, iaitu peningkatan sebanyak 4,441,000 tan metrik bersamaan 41.66%. Ini bermakna dia telah mencakupi semua perkara yang diperlukan dalam jawapan, iaitu menyatakan data mutlak. Ini dia. Ya. Data mutlak dan juga menyatakan data peratus.
serta meletakkan hubung kait di situ di antara keluasan tanaman dan jumlah hasil tanaman. Apa lagi satu yang saya nampak, Ego, adalah kita juga mestilah letak dia punya unit. Contohlah dalam jadual kan, Ya, ada betul. 1,000 hektar ataupun 1,000 tan metrik. Contohnya kalau kita tak letakkan unit tersebut, contoh Ego, kita akan hilang makan, Ego. Ya, Sean, kalau satu saja tak ada. Contohnya di sini dia tidak letak ni. Ya. So menyebabkan keseluruhan huraian tidak akan dapat markah. Oh, tidak. So itu sebab unit itu sangat penting. Kalau tidak kita tidak boleh baca kerana dia tidak akan memenuhi keseluruhan kehendak. Okey. Itu dia. Seterusnya antara sebab yang boleh disenaraikan. Tadi sebab kalau kita lihat tadi kita hanya pergi pada huraian data. Ya. Seterusnya kita perlu dikata kenapa wujud keadaan demikian. So itu adalah kita analisis maklumat pula. Ya. Apa yang perlu. So kita lihat antara sebab yang boleh disenaraikan ialah permintaan meningkat. So bila permintaan meningkat, keluasan tanaman perlu diluaskan dan hasil juga meningkat. Penggunaan peralatan moden. Okey. Selain daripada itu, galakan dari kerajaan. Kerajaan beri subsidi, bantuan teknikal. Semua itu mampu meningkatkan pengeluaran hasil tanaman. Betul. Seterusnya, penglibatan pihak swasta. So, pihak swasta dia akan buka ladang dalam skala yang besar. So, secara tidak langsung jumlah pengeluasan juga meningkat. Okey, selain daripada itu, kepelbaian penggunaan hasil tanaman. Maksudnya hasil tanaman, contohnya makanan, tidak lagi dibuat sebagai bahan makanan. Dia mungkin berubah dari segi boleh buat kosmetik, terlibat dalam pharmaceutical. Yang semuanya itu akan menjadikan permintaan pada barangan pertanian meningkat. Kerana diperlukan oleh lebih banyak saluran, bukan satu saluran saja. Dia bukan lagi sebagai bahan makanan saja, tapi telah pelbagaikan dari industri hiliran di situ. Okey, so kemudian perkembangan sektor industri. So bagaimana kita nak menjawab dia? Keadaan ini berlaku kerana permintaan hasil pertanian yang meningkat. Okey. So kita ada huraian. Permintaan yang tinggi terhadap hasil pertanian menyebabkan berlaku pembukaan kawasan baharu dan hal ini menyebabkan jumlah pengeluaran hasil pertanian juga meningkat. Sebagai contoh, pembukaan kawasan baharu kelapa sawit menyebabkan jumlah pengeluaran kelapa sawit juga meningkat. Hal ini berlaku kerana permintaan yang tinggi terhadap produk berasaskan kelapa sawit. Maknanya, Sean, di sini, kelapa sawit bukan hanya boleh jadikan minyak sahaja, tapi boleh jadi biodiesel dia buat. Kemudian diubah kepada makanan kesihatan, vitamin. Semuanya itu adalah memastikan bahawa berlaku peningkatan permintaan kepada hasil pertanian. Itu yang kita nak hubung kait di antara keluasan dan jumlah. Kenapa berlaku sedemikian? Didik TV KPM